السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك ذاكرون وأخل غافلون. Jadi kita hadiahkan Fatihah dulu kepada penulis tafsir ni. Siapa? Imam As-Sabuni, baru saja wafat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, itulah manusia. Dia mati, dia tinggal apa? Imam Sabuni ditinggalkan kepada kita khazanah ilmu yang cukup banyak, terutama dalam dalam bidang tafsir Quran dan hadis. Sebab tu dianggap kitab tafsir terbaik zaman moden ni, karangan dia Safatul Tafasir. Safatul Tafasir dianggap kitab yang terbaik. Sebab apa? Dia makna kegigihan Imam Sabuni, dia cari asahul aqawil fi tafsir Quran, pendapat yang paling sahih dalam tafsir Al-Quran. Sebab disebut Safatul Tafasir, antara kitab tafsir yang terbaik. Kemudian kitab satu lagi, nanti insya-Allah kita baca juga tu. Nama dia Rawai'ul Bayan fi Ayatil Ahkam. Rawai'ul Bayan, mana-mana dia kumpul semua ayat hukum dan disebut perbezaan keempat-empat mazhab dalam memahami ayat, macam mana lahirnya mazhab fiqh. Inilah Imam As-Sabuni rahimahullah. Moga Allah menempatkan a'la fi a'la al-jinani. Hidup kita itulah. Dia jasad dia tinggalkan kita tapi ilmu dia masih terus bergerak. Inilah Imam As-Sabuni rahimahullah. Sebab tu kitab dia ni memang dipelajari. Sebab apa? Dia kata afdalu kutubut tafasir fil asr hadir. Sebaik-baik kitab tafsir pada zaman moden ni. Imam karya dia apa? Imam As-Sabuni. Okey. Tu tengok, beruntung dia pergi tapi ilmu dia masih hidup, seolah-olah dia masih hidup untuk mengajar kita. Itu lebihnya terima Rasulullah sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu man ta'allama al-Quran, golongan yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan dia mengajar orang lain. Itulah sebaik-sebaiknya. Ada kitab hadis dia, min kunuzis sunnah, dia kumpulkan hadis-hadis. Kitab dia min kunuzis sunnah. Ini kelebihan dia. Mengapa kitab ni dipelajari? Sahabat Tawasik ni, sebab dia bahas semua, segi nahunya, segi balaghahnya. Faham tu? Sebab turun hadis-hadis berkaitan dengan ayat tu. Okey.
Okey, moga-moga Allah apa menempatkannya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu fi a'lal jinani. Moga-moga apa dengan apa ditinggal pada umat ni. Minasyaitonir rajim. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ma ma'nahu? Ay wa hayya'na. Ya iqra. Ay wa hayya'na wa a'dadna lisyayatin fil akhirah. Sempat kan letak baris ni? Sempat dah? Sempat kah? Ay wa hayya'na wa a'dadna lisyayatin fil akhirati. Ay tafsiriyah ay at-tafsiriyah. Wa hayya'na, kami sediakan. Wa a'dadna, kami persiapkan. Lisyayatin, untuk syaitan ini. Fil akhirati, di akhirat. Ba'dal ikhraq bisyuhubi fid dunya. Ba'dal ikhraq, selepas dibakar. Selepas dibakar bisyuhubi, dengan meteor. Apa syuhub? Meteor. Fid dunya, di dunia. Al-adabul musta'ir, azab yang bernyala-nyala. Wa huwa an-narul muqadatu, iaitu neraka yang dinyalakan. Muqadah, yang dinyalakan. Makna syaitan ni di dunia pun kena bakar, di akhirat pun kena bakar. Syaitan ni di dunia kena bakar apa? Waktu dia nak curi dengar perkhabaran ni lah langit, disambar oleh meteor, bakar dia. Dibakar dia. Akhirat nanti dibakar lagi. Neraka sebab kafir pada Allah. Okey. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam. Ay tafsiriyah. Walil kafirina, bagi orang kafir. Sebab tu asal perkataan kafir apa? Perkataan kafir, apa makna dia? Fallahun, peladang. Maknanya peladang. Kafir ni peladang. Segi bahasa dia peladang. Sebab apa? Orang kafir itu kafir sebab apa kerja peladang? Dia menutup benih dengan tanah. Bibit, kita tanam pokok kelapa tadi kan? Kita letak bibit dalam tanah, kemudian kita tutup. Kita letak bibit dalam lubang, kemudian apa? Kita tutup dengan tanah. Sebab tu orang kafir disebut kafir, sebab mereka menutup hati mereka daripada menerima kebenaran. Yusammal kafiru kafiran li'annahu yughatti qalbahu wa sama'u an sima'il haqq. Kerana dia tutup hatinya, dia tutup telinganya untuk mendengar kebenaran. Okay. Jadi ay walil kafirina bi rabbihim, dan bagi orang kafir bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, azabu jahannam aidan, azab jahannam juga. Aidan kaifa i'rabu aidan fi maf'ul mutlaq li fi'lin mahdhufin taqdiru adha ya'idu aidan. Falaysa al-'adab, maka tidaklah azab mukhtassan, dikhususkan,
Bisyayatin, dengan syaitan. Daripada, maksudnya syaitan daripada jin. Sebab syaitan manusia tak boleh naik ke langit. Syaitan manusia tak boleh naik ke langit. Yang boleh naik ke langit apa? Syaitan, jin. Sebab tu jin sebut apa? Inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Inna kunna, sungguh kami ini, iaitu jin, kunna naq'udu minha maqa'id lis-sam', kami duduk, ada tempat duduk kami di langit untuk kami dengar perkhabaran daripada langit, percakapan malaikat tentang peristiwa yang akan berlaku di muka bumi ini. Okey. Wadah? Okey. Bal huwa likulli kafirin billah. Bahkan huwa ia, yakni azab jahannam tadi, likulli kafirin billah, bagi setiap kafirin billah, golongan yang ingkar dengan Allah. Ingatlah asal nak kafir apa? Peladang. Likulli kafirin billah, bagi setiap, okay, likulli kafirin billah, bagi setiap yang kafir dengan Allah. Minal insi wal jin, daripada manusia dan juga jin. Ingatlah, jin ada yang masuk neraka, ada jin masuk syurga. Sebab apa jin sebut apa? Wa anna minna as-salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Wa anna minna as-salihun, sesungguhnya sebagian kami ada yang salih, dan ada sebagian kami dia tak salih, jahat. Kunna tara'iqa qida, kami ini berbagai cara hidup. Sebab ada jin yang salih, dia warak, berilmu, alim, warak. Ada jin yang salih, mereka ini ahli syurga. Sebab tu setengah ulama kata jin tak di akhirat, setengah ulama dia kata nikmat untuk jin ni di akhirat nanti dia hanya selamat pada neraka saja, dia tak masuk syurga. Tak. Pendapat sahih, jin juga masuk syurga. Sebab apa Allah sebut? Wa min dunihima jannatan wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut kepada Tuhannya, ada dua syurga. Okey, kemudian sebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka antara nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan, wahai jin, wahai manusia? Makna syurga juga disediakan untuk jin. Jadi mengapa kamu, nikmat mana kamu dustakan? Jadi jin juga masuk syurga, dan ada jin yang masuk neraka. Ingat okey, sini bisyayatin, mukhtaffan bisyayatin, ini syaitan daripada jin. Bal huwa likulli kafirin billah. Bal huwa, bahkan ia, likulli kafirin billah, bagi setiap yang kafir dengan Allah, minal insi wal jin, daripada manusia dan jin. Okey. Sebab kita sebut makna dia syaitan ni, itu kita sebut iblis satu. Ingatlah, jangan keliru lagi. Aina la mimsah? Aina mimsah? Okey, mana? Okey, ra'aitum hakadha. Hada iblis. Iblis Iblis. Okay. Al-Jan.
Ini jan, ini Adam. Adam. Okey, keturunan jan ni nama dia apa? Al-jin. Keturunan Adam nama apa? Insan. Okey. Salah, keturunan jin ni nama dia apa? Iblis. Okey. Insan mana? Ramailah manusia ni. Abu Lahab, Abu Jahal, Rasulullah, ramai semua manusia ni. Jadi, okey. Iblis ini pengikutnya daripada jin dan juga daripada al-ins, an-nas atau nas. Jadi semua pengikutnya daripada ni namanya syayatin. Syaitan ni apa? Pengikut iblis. Sebab tu apa? Minal jinnati wan nas. Sebab jin dan manusia. Faham tu? Jadi ingat ya. Okey. Iblis salah satu pada keturunan jan. Sebab tu Allah sebut dalam surah Kahfi apa? Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Illa iblis, malaikat iblis, kana minal jin, dia daripada jin. Iblis ni daripada jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia fafasaqa an amri rabbih, maka dia derhaka kepada perintah tu Tuhannya. Faham? Okey. Jadi manusia pun ada juga syaitan. Sebab Allah sebut apa dalam Quran? Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka kembali kepada syaitan mereka. Maksudnya apa? Pembesar mereka yang kafir daripada manusia. Jelas ya? Okey. Iblis satu saja. Sebab tu satunya kamu. Iblis kahwin tak kahwin? Iblis kahwin tak kahwin? Rauf, iblis kahwin tak kahwin? Rasulullah, iblis kahwin tak kahwin? Ramadan, kahwin tak kahwin? Kahwin. Ada kau pergi ke majlis kahwin? Sebab apa? Ditanya Imam Syafi'i, hal tazawwaja iblis? Adakah iblis berkahwin? Apa dia jawab? Tilkal walimah lam ahdurha. Tilkal walimah lam ahdurha. Itulah majlis perkahwinan yang aku tidak hadir. Tilkal walimah lam ahdurha. Ditanya Imam Syafi'i, hal tazawwaja iblis? Adakah iblis berkahwin? Apa Imam Syafi'i rahimahullah jawab? Tilkal walimah, itulah majlis perkahwinan lam ahdurha, aku tak hadir. Sebab apa kita kata dia kahwin? Macam tadi lah. Mengapa kita jin masuk syurga? Sebab Allah sebut, sebab dia cerita Allah sebut tentang syurga, apa para bidadarinya. Allah sebut apa? Allah sebut apa? Dari ayat dia, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka ternikmatku yang manakah kamu dusta, wahai jin dan manusia. Makna syurga disediakan untuk manusia, disediakan untuk jin. Begitu juga iblis ya. Mana kita tahu kita berkahwin? Sebab Allah sebut, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Afatattakhidunahu, adakah kamu menjadikan dia iblis? Wa dhurriyyatahu, dan zuriatnya. Makna kalau ada zuriat, dia ada isteri. Sebab tu makna dia bukan berzina, dia berkahwin tu. Sebab zuriat dia. Makna nasab dia. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu, dan tu zuriatnya. Sebab Imam Syafi'i kata, tilkal walimah, makna dia berkahwin. Tapi majlis perkahwinan dia aku tak dijemput pun. Okey, wadah? Ramadan? Aywa. Wa bi'sal masir. Ai wa bi'satin naru, dan seburuk-buruk neraka. Dan seburuk-buruk neraka marja'an,
Dan seburuk-buruk neraka marja'an, tempat kembali, wa masiran. Wa masiran, samalah, marja'an wa masiran. Marja'an tempat kembali, masiran sama juga tempat kembali, lil kafirin, bagi orang kafir. Itulah sebab kita ni, wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Kita ni hidup kita di dunia ni, kita sebenarnya yang kita bergaduh, kita berebut sesama sendiri. Okey. Berebut kuasa bergaduh, berebut pangkat bergaduh, berebut bab harta bergaduh, peniaga berebut pelanggan bergaduh, pekerja pejabat berebut nak naik pangkat bergaduh. Ini cakap begini, sebenarnya kita berebut, kita bergaduh ni kita cari apa? Kita berebut ni, kita bergaduh, kita nak ke mana juga? Yang kita jadi kelang kabut betul hidup kita ni. Macam rasa menggelisah terus. Okey. Jadi menggelisah terus, sebenarnya kita nak ke mana? Kadang-kadang sampai kerja, dia kejarnya kerja sampai tak sempat solat. Makna sampai tak sempat sedar kata dia ni di dunia ni hanyalah seorang hamba. Kita sebenarnya kita nak ke mana? Apa yang kita cari? Sebab tu Rasulullah sebut pada sebuah hadis, kun fid dunya ghariban ka'annaka gharib. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Aw 'abirus sabil, ataupun kamu sekadar dalam perjalanan saja, sebagai anak dagang saja. Kun fid dunya ka'annaka gharib, hiduplah di dunia ini bagaikan kamu orang asing, bukan tempat kamu. Ini bukan tempat kamu. Kamu ada IC kah? Kamu tak ada IC kan? Bukan tempat kamu. Tak payahlah kita bertemerang, ini ada IC, ini tak ada IC. Bohong tu. Sebab tu memanglah nak masuk kena ada IC kan? Kena ada pasport semua. Tapi kalau mati dikubur tak ada IC kan? Adakah kita pergi kubur, mana IC kau? Boleh kubur di sini? Tak. Sebab kita kun fid dunya ka'annaka gharib, hiduplah di dunia bagaikan kamu ni orang asing. Au 'abirus sabil, ataupun kamu hanya sekadar apa? Abir sabil, dalam perjalanan. Mengapa Rasul sebut begitu? Sebab kita ni tempat asal kita bukan di sini. Tempat asal kita di mana? Bapak kita di mana? Negeri asal kita sebenarnya, tempat asli kita di mana? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau, bapak kita Adam dan ibu kita Hawa, anta wa zawjukal jannah, di syurga. Asal tempat kita syurga. Tapi Allah apa? Makna itu tempat asal kita. Sebab tu Rasulullah sebut kita di dunia dah asing, gharib. Ingat ya? Binatang penduduk asal lagi ya. Mereka lebih asal lah. Gajah semua penduduk asal muka bumi ni. Gajah, kambing, lembu, zirafah. Macam tak sebut hari tu lah. Ini Israeliat sebab tu wahaddithu an bani Israel wala haraj. Okey, ceritalah tentang Bani Israel. Wala haraj, tak apa tu. Dia kata apa? Fala tukadzibuhum li'anna fihim gharaib. Karena ada mereka benar-benar sebab mereka dapat kitab macam kita juga. Dulu ada Taurat. Tapi dia kata fala tusaddiquhum wala tukadzihum. Kalau benda tu tak bertentangan dengan agama kita, tak juga sabit agama kita dengar saja. La tusaddiquhum wala tukadzihum. Sebab tu Nabi Adam boleh turun ke dunia, kepalanya tersapu awan. Ya, apa terjadi? Gugurlah rambut dia. Jadilah upau. Jadilah botak sini. Faham tak? Jadilah botak sebab terkena awan. Sebab tu manusia pun ikutlah. Ada yang botak tengah. Adakah? Ada botak tengah, macam-macam lah. Sebab apa? Sebab Nabi Adam terkena awan botak. Tapi kita tengok
Lembu ada ke botak di tengah? Ruslan, kambing ada ke botak di tengah? Tak ada. Manusia ada. Sebab tu kadang-kadang di botak dia mana? Di botak dia mana? Bini? Botak depan. Orang di sini botak. Depan botak dia. Apa makna botak depan ni? Dia terlampau bijak. Macam Cikgu Yusof tu. Botak dia depan. Sebab apa? Dia bijak. Jadi panas dalam otak dia kan, berfikir terus. Jadi gugur rambut dia. Okey, bijak. Ada pula botak di tengah saja. Sini ada rambut, tengah botak. Itu sebab apa? Sebab dia banyak fikir. Sikit-sikit, ai, gugur rambut. Sikit-sikit, ai, sikit-sikit gugur rambut. Okey. Ada pula yang botak. Depan botak, belakang botak, semua botak. Itu sebab apa? Sebab dia fikir, dia bijak. Sebab apa? Sebab dia fikir, dia bijak. Botak depan bijak, botak tengah banyak fikir. Botak depan belakang dia fikir, dia bijak. Okey, kan? Jadi okey, dia kata itu. Kemudian apa dia turun? Semua binatang takut tengok Nabi Adam. Sebab Nabi Adam tinggi dia apa? Situna zira'an, 60 kaki. 60 hasta. Pokok uzawid dah, besar tinggi. Takutlah binatang tengok. Semua binatang takut, singa takut, semua burung-burung semua lari tengok, takut tengok Adam. Tinggi dia dengan tingginya Nabi Adam. Sebab tu antara manusia besar yang Allah sebut dalam Quran apa? Kaum Ad. Sebab tu kaum Ad, sewaktu mereka buat cari gali di Rubul Khali antara Saudi dengan apa? Yaman, kawasan padang pasir itu. Jumpa tengkorak dia. Besar tengkorak sama kita berdiri. Dia panggil kaum Ad besar dia. Tengkorak dia saja sama tinggi kita berdiri. Besar pada mereka. Sebab Allah sebut, fa wa amma 'adun fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Dan adapun Ad, kaum Ad, fastakbaru fil ard, mereka berlaku angkuh di atas muka bumi ini. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Siapa lebih kuat daripada kami? Kaum Ad, pokok kurma seorang boleh cabut. Diriwayatkan, hebat dia. Man ashaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Jadi dia kata, Nabi Adam sampai muka bumi takut sama binatang. Burung-burung terkejut semua, lari. Sebab tu pernah kita tengok kan, burung kita nampak dia terbang, dia hinggap di belakang kerbau, dia hinggap di belakang sapi. Pernahkah burung turun-turun hinggap belakang kita? Pernahkah? Tak pernah. Sebab apa? Terkejut tak habis lagi. Sebab dia terkejut tak habis lagi. Jadi dia katakan takut semua binatang ni. Jadi satu binatang saya berani. Jadi kita waktu iblis pergi hasut anjing. Sebab anjing binatang paling berani. Tengok suara dia. Dia menyalak, paling kuat suara dia. Jadi iblis hasut, kau pergi serang dia anjing. Anjing pun serang. Pergi terkam Adam. Diriwayatkan Jibril kata, Adam, kau tepuk saya kepala dia. Jadi Adam pun tepuk kepala anjing, terus jadi ibadah. Kalau dia lihat jadi setia dengan manusia. Ini Israiliyat. Imam Qurtubi sebut apa? Dalam tafsir dia, ini Israiliyat. Okey. Ini hanya Israiliyat. Okey. Dengar saja. Okey. Jadi Allah sebut apa? Jadi ingat kita bukan tempat asal kita. Summa wasafat ja'ala jahannama. Summa wasafat. Kemudian wasafa ta'ala jahannam. Allah mensifatkan neraka jahannam. Wa ma fiha minal azab, dan apa pada bidang azab, wal ahwal, dan kengerian, wal aghlal, dan rantai-rantai yang akan membelenggu penghuni neraka. Okey. Cukup cakap tu, wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz.
apakah golongan jin yang tidak kafir itu masuk syurga, dan adakah juga jin dihisab? Macam saya sebut tadi, jin juga masuk syurga. Sebab apa? Sebab dalam surah Ar-Rahman Allah ceritakan nikmat syurga. Allah ceritakan nikmat syurga. Sebab Allah sebut apa? Bidadari syurga apa? Okey. Fihinna qasiratut tarf lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Fihinna qasiratut tarf. Maka padanya, pada syurga tadi, qasiratut tarf, para bidadari yang pandangan pendek pandangan matanya. Mereka hanya memandang para suami mereka. Alhamdulillah, suami mereka saja. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Belum pernah disentuh oleh jin, insun manusia dan juga jin. Makna belum pernah mana-mana penghuni syurga daripada jin atau manusia kahwini mereka. Sebab tu itu maksudnya. Tiba-tiba Allah sebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau ini nikmat syurga Allah sediakan untuk kamu, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka antara nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan, wahai jin dan wahai manusia? Mana kamu dustakan? Jadi benar, Allah tujukan juga pada jin. Jadi mereka juga masuk syurga. Sepertinya mereka juga masuk neraka. Sebab ada setengah jin yang saleh. Sebab itu ada Asybah wan Nadhair. Kitab Imam Suyuti disebut apa? Ada sebuah kitab tadi, Al-Lu'lu' wal Marjan fil Ahkamil Jan. Lu'lu' wal Marjan pada tentang hukum jin. Sebab mereka datang, sebab tu sampai ulama bahas macam mana bolehkah riwayatkan hadis pada jin. Sebab mereka, bolehkah kita riwayat hadis pada jin? Sebab apa? Sebab jin mereka pernah jumpa Rasulullah. Sebab apa? Mereka pernah jumpa Rasul. Atani da'jin, Rasul sebut, datang kepadaku seorang jemputan daripada jin. Hadis. Faham tak? Jadi ini, itu tak apa, nanti kita bahas masalah tu. Jadi mereka juga masuk syurga. Kemana Allah sebut apa? Dan ayat lain, mereka dihisab. Sanafru lakum ayyuhas thaqalan. Okey. Wahid yang diberatkan. Makna jin diberatkan dengan hakam, manusia pun diberatkan dengan hakam. Jadi mereka juga dihisab. Sebab Allah sebut, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan untuk aku memerintahkan mereka akan mengabdikan diri padaku. Agar aku memerintahkan mereka untuk mereka mengabdikan padaku. Jelas ya? Assalamualaikum Ustaz. Lafaz talak dalam keadaan mabuk macam mana Ustaz? Lafaz talak dalam keadaan mabuk. Okey. Kita ingat ya? Lafaz talak dalam keadaan mabuk, jatuh tak jatuh, hukum dia jatuh. Melainkan dia tak sengaja atau dia tak sengaja minum arak. Dia ingat air biasa diminum. Dia ingat air biasa diminum, tiba-tiba arak, mabuk dia. Waktu dah mabuk tadi, dia jatuhkan talak pada isterinya, tak jatuh. Sebab ini dia ghairu muta'diyan bisakari. Dia bukan sengaja mabuk. Tapi dia ambil kepala anjing 2-3 botol, ngok, mabuk, cerai isteri 14 kali. Jatuh. Hukum dia jatuh. Li'annau muta'addiyan bih. Kan dia sengaja memabukkan dirinya. Faham tak? Biarpun dalam keadaan mabuk, dia tidak tak sedar kewarasan. Faham tak? Tapi sebab ini hukuman dia sebab dia sengaja memabukkan dirinya. Jatuh talak. Ingat kalau dia sebut talak 3 lah jatuh. Dia sebut talak 4 jatuh. Melainkan kalau dia tak sengaja terminum. Ingat air biasa rupanya arak. Ingat kola rupanya kasbut. Okey, baru tak jatuh. Sebab itu dia ghairu muta'addiyan, tak sengaja, dimaafkan. Masuk surah Asy-Syams. Ini dia kalau di dunia ni kita tak nampak dia kan. Tapi dalam syurga itu Allah sebalik dia. Hadza qaulun min aqwalil ulama. Ini pendapat daripada apa? Pendapat ulama. Dia kata apa? Di dunia ini kita tidak nampak jin.
Jin kita tak mau nampak dalam bentuk asal dia. Tak mampu. Tak mampu kita nampak jin dalam bentuk asal dia. Sebab tu dalil dia apa? Allah sebut dalam Quran. Innahu yarakum wa qabiluhu. Sungguh iblis melihat kamu dan pengikutnya daripada iblis. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Daripada arah keadaan kamu tidak mampu melihat mereka. Istilah ni mana macam kita dalil? Iblis daripada jin. Mana pengikutnya daripada jin. Mana syaitan daripada jin semua ni. Kita tak mampu. Allah sebut innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Daripada arah kamu tidak mampu melihat mereka. Sebab tu Imam Syafi'i dalam fatwanya, sesiapa mendakwa dia nampak jin dalam bentuk asalnya, kafir dia. Sebab apa? Dia kata dia ingkar ayat ni. Imam Syafi'i mudah-mudahan ini siap bah, pergi tangkap jin lagi bah. Ni aku sudah apa ikat dia. Percaya Allah. Ni perkhidmatan menangkap jin. Ambil botol ikat, aku ikat sudah, aku buang dalam sudah. Dia ingat jin bodoh begitu kan? Dia ingat bodoh kan jin ni. Nak pergi duduk apa ni, masuk dalam botol ni. Perkhidmatan menangkap, kau nampak pun tidak. Satu-satu manusia yang Allah bagi siapa? Nabi Sulaiman saja. Satu-satu manusia yang Allah bagi siapa? Wa kunna, sebab Allah sebut wa kunna lahum hafizin. Kami yang jaga. Kami yang jaga untuk Sulaiman. Mereka tak boleh derhaka pada Sulaiman. Nabi Sulaiman saja. Ini macam-macam lah. Okey, perkhidmatan apa sekarang ni Pak? Pagar rumah. Pakai 5 purut lah, pakai apa? Pakai garam apa? Garam bukit lah. Nak pagar rumah. Pagar rumah panggil lah bandin, paitung ke apa. Perkhidmatan pagar rumah pakai apa? Garam bukit, pakai 5 purut, pagar rumah. Subhanallah. Kadang-kadang buang beras lagi. Balik rumah, buang beras. Pusing-pusing beras. Itu bukan halau jin ya. Bukan halau syaitan ya. Bukan pagar syaitan. Ajak syaitan berkawan. Itu ajak syaitan berkawan. Buang beras membazir. Bazir tak bazir? Bazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Saudara syaitan. Sebab tu nak masuk rumah baru, nak duduk rumah baru, nak buka kedai apa, Rasulullah sebut apa? Inna syaitan yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan akan lari di rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Nak buka kedai kan, nak duduk rumah baru, baca surah Baqarah bagi habis. Bukan panjang mana pun. Juzuk apa? 1, juzuk 2, sebagian juzuk ketiga. Habislah. Tak habis, tak apa, baca sikit-sikit. Okey, hari ni 3 lay, 4 lay, duduk. Sebab Rasulullah sebut, ini janji Rasulullah. Inna syaitan yafirru minal baiti alladhi yuqra fi surah Al-Baqarah. Syaitan lari daripada rumah dibacakan daripada surah Al-Baqarah. Ini siaplah habis-habis duit. Duit habis, dibodohkan lagi, berdosa lagi, sesat lagi perbuatan kita. Faham tu? Sebab tu kena belajar akidah. Kita kena belajar akidah. Sebab jin ni kita tahu kehadiran dia. Sebab apa? Kita tahu ada jin, ada syaitan. Oh begini rupanya iblis asalnya pada jan. Jan keturunannya jin. Iblis pengikut nama syaitan. Di mana kita tahu tu? Quran sebut. Sebab Quran yang bagi tahu kita. Okey, jadi kita cara berlindung dengan dia seperti Quran ajar. Allah ajar dia. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Katakanlah Tuhanku, aku berlindung daripada bisikan syaitan dan aku berlindung daripada kehadiran mereka. Kan Allah ajar sendiri. Allah yang menciptakan ajar kita bagaimana berlindung dengan dia daripada dia. Ini siapa? Pagar rumah lah, perkhidmatan, membuang apa? Saka. Jangan jadi bodoh kita. Jangan kita jadi bodoh dan orang perbodohkan kita. Jelas tu? Okay. Sebab benda ni benar akidah. Assalamualaikum. Tadi apa tadi? Yang ini pendapat dia. Sebab dia terbalikkan dia. Sebab ini salah satu aqwal ulama. Tapi itu dalam Jorah sebut, jadi kita kata itu wallahu taala a'lam. Sebab di dunia kita tak nampak mereka, nanti di akhirat nanti mereka pula tak nampak lagi kita. Di balasan kita pula tak nampak apa? Mereka tak nampak kita. Okey.
Assalamualaikum Ustaz, petir adakah panahan untuk syaitan? Panah syaitan dan juga untuk manusia, untuk kambing, untuk pokok. Syaitan dia panah, kambing dia panah, pokok dia panah, manusia dia panah. Allah sebut apa? Wa yursilu as-sa'iqa fayusibu biha man yasha'u min 'ibadihi. Wa yursilu as-sa'iq, dan Allah mengaturkan petir, fayusibu biha man yasha'u min 'ibadihi, maka dia kenakan siapa yang dikehendaki pada hamba-hambanya, makhluknya. Ada sapi mati kena panah petir, ada pokok tumbang terbelah dua di panah petir, ada manusia mati di panah petir, dan ada syaitan pun hancur di panah petir. Sebab tu, jadi kalau petir apa kita baca? Ingatlah kalau petir, Subhana man yusabbihir ra'du, Subhana man yusabbihir ra'du wa bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhana man yusabbihir ra'du, maha suci Allah. Yusabbihir ra'du, bertasbih kepadanya ar-ra'du, petir. Wa bihamdihi, dan memujinya. Wal malaikah, begitu juga para malaikat. Min khifatihi, daripada takutnya kepada Allah. Jadi Abu Hurairah kata, man qalaha fa asabahu ar-ra'du fadiyatu aliyah. Siapa Abu Hurairah kata, sesiapa yang baca doa ni tiba-tiba dia disambar petir juga, maka dia ganti rugi kematian dia, aku yang tanggung. Makna apa? Insya Allah, keyakinan dia takkan kena sambar petir. Hafal betul tu. Sebab dalam Quran ada surah Ra'd kan? Okey. Subhana man yusabbir ra'du wa bihamdihi wal malaikatu min khifati. Assalamualaikum Ustaz, bagi golongan jin, bolehkah mereka melihat malaikat, iblis dan syaitan? Mereka kata iblis ini pada jin, syaitan juga pada jin. Bolehkah mereka melihat malaikat? Okey. Bolehkah mereka melihat malaikat? Bukan jin yang boleh melihat malaikat, manusia boleh melihat malaikat. Manusia pun boleh melihat malaikat apabila mereka menjelma. Apabila mereka menjelma. Pernahkah para sahabat tengok Jibril? Pernah. Hadis kedua, hadis 40. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala 'alaihi rajulun shadidu bayad thiyabi shadidu sawari sya'ri. Sewaktu kami duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang lelaki. Itu siapa tu? Jibril. Tapi dalam bentuk asal malaikat. Rasulullah hanya berapa kali? Dia hanya dua kali saja Rasulullah tengok. Rasulullah tengok Jibril dalam bentuk asalnya 2 kali. Allah sebut dalam surah An-Najm. Pertama mana? Sewaktu Rasulullah di Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais. Waktu itu, okey, di Jabal Abi Qubais Allah sebut apa? Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Waktu itu Rasulullah baru lantik Rasul. Dia nak pergi buang air di Jabal Abi Qubais. Sekarang dibuat istana Malik Fahad orang putih. Dia dengar pergi, ya Muhammad, takut Rasulullah. Tengok tak ada apa. Balik. Dia datang balik, ya Muhammad. Jadi Rasulullah sebut, panggil tiba, dia tengok, berdiri depan dia, penuh kaki langit depan dia, Jibril. Yang sebut, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Jaraknya qaba qausain, panah tu lebih kurang begini saja jarak Rasulullah dengan Jibril. Fakana qaba qausaini aw adna, dekat lagi Allah sebut. Okey, lebih kurang begini. Tu dekatnya waktu dia tengok Jibril. Dia kata, aku tengok depan tu yamlaul ufuq, penuh depan aku dengan Jibril. Walaqad ra'ahu nadratan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dia tengok sekali lagi di mana?
Waktu di Siratul Muntaha, ra'aitu Jibril, Rasul sebut, walahu sitta mi'ati janah. Aku melihat Jibril, baginya berapa? Baginya 600 sayap. Zahir ayat Quran, malaikat apa? Jin dia nampak malaikat. Sebab tu iblis daripada jin. Daripada jin kan? Sebab tu Allah sebut dalam Quran waktu kamathali syaitan idh qala lil insani apa? Bukan. Yang apa? Ya apa? Okey, wa idzal syaitan a'malum wa qala qul yawmin nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atan qata'na aqibai. Okey. Ingatlah suatu syaitan, mana iblis pada jin. Dia berkata kepada apa? Dia berkata kepada orang kafir musyrikin Makkah, kamu tidak, siapa pun boleh tewaskan kamu. Falamma tara'atil fi'atan qasa'ala aqibai qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun. Apabila bertemu sudah tentera musyrikin Mekah dengan tentera Rasulullah, tentera Islam, terus sebab tu iblis menjelma dalam bentuk Suraqah bin Malik. Dia pusing, dia lari. Apa dia sebut? Inni ara ma la taraw. Aku tengok apa kau tak nampak. Iblis apa dia nampak? Dia nampak Jibril sedang turun bersama golongan malaikat. Makna sini iblis pada jin, makna mereka nampak malaikat. Jelas tu? Sebab tu mereka dengar percakapan malaikat di langit, mereka curi dengar. Boleh? Okey. Jadi ini zahirnya. Hakikatnya kita apa? Nufawwidu al-amr ila Allah. Kita serahkan semua ini kepada Allah. Ini dalam perbahasan kitab akidah. Sebab benda-benda ghaibiyat. Sebab tapi zahir Quran, makna mereka dah dengar. Mereka nampak. Sebab tu sebab syaitan daripada apa? Iblis daripada apa? Pada jin. Waktu dia nampak, sedangkan orang musyrik Mekah tak nampak pun. Jibril sedang tu turun sebab mereka boleh dengar perbicaraan malaikat di langit. Makna apa? Di lapisan langit boleh dengar. Sebab tu kita zahirnya mereka nampak. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Adakah jin juga akan mati seperti kita manusia? Sebab Allah sebut apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap hidup apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap hidup pasti merasai mati. Jin hidup, mereka juga pasti merasai mati. Okey, wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallim ala al-haqq haqqan warzuqna ittiba' wal-batil batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'al multabisan alaina fanadil waj'al muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.